HIREC adalah satu pendekatan bagi mengenal pasti bahaya ataupun hazard setelah kaedah pengawalan sesuatu risiko. Tujuan HIREC adalah untuk mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada pekerja ataupun orang lain. Untuk mempertimbangkan kemungkinan mudarat bahaya tersebut boleh menimpa sesiapa sahaja dalam keadaan tertentu dan keterukannya yang mungkin boleh terjadi daripada risiko tersebut. Untuk membolehkan majikan merancang atau memperkenalkan serta memantau langkah-langkah pencegahan bagi memastikan risiko tersebut dapat dikawal sepenuhnya sepanjang masa. Merancang aktiviti HIREC. Aktiviti HIREC hendaklah dilaksanakan dan dijalankan apabila bahaya itu mendatangkan ancaman yang besar. Tidak pasti sama ada kawalan sedia ada mencukupi ataupun tidak, ataupun sebelum melaksanakan langkah pembetulan atau pencegahan. Ianya dilakukan oleh organisasi yang mana bertujuan untuk menambah baik sistem pengurusan keselamatan dan pekerjaan secara berterusan. Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk menetapkan kaki tangan terlatih bagi mengetuai pasukan pekerja yang berkaitan dengan proses ataupun aktiviti tertentu bagi menjalankan HIREC. Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk menetapkan kaki tangan yang terlatih tersebut untuk mengetuai pasukan pekerja yang berkaitan dengan proses ataupun aktiviti tertentu bagi menjalankan proses HIREC. Proses HIREC memerlukan 4 langkah yang mudah, iaitu mengelaskan aktiviti kerja, mengenal pasti bahaya, menjalankan penafsiran risiko iaitu membuat analisis dan menganggarkan risiko daripada setiap bahaya yang berlaku dengan menentukan atau menjangkakan kemungkinan bahaya yang akan berlaku dan keterukan bahaya tersebut. Majikan hendaklah memutuskan sama ada risiko itu boleh diterima dan menggunakan langkah kawalan jika perlu. Mengelaskan aktiviti kerja. Mengelaskan aktiviti kerja seperti yang pertama, memastikan kawasan geografi ataupun keadaan fizikal di dalam luar ataupun premis, peringkat dan proses pengeluaran perkhidmatan, aktiviti yang tidak terlalu besar maupun aktiviti yang tidak terlalu kecil, aktiviti tugasan yang telah ditetapkan. Pengenalpastian hazard. Tujuan pengenalpastian bahaya adalah untuk menentukan operasi tak kritikal di dalam tugasan, iaitu tugasan yang mendatangkan risiko bahaya yang ketara kepada keselamatan dan kesihatan pekerja, serta menekankan hazard yang berkaitan dengan kelengkapan tertentu disebabkan oleh sumber tenaga, keadaan kerja ataupun aktiviti yang dilaksanakan. Hazard boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu hazard kesihatan, hazard keselamatan dan hazard alam sekitar. Beberapa contoh keselamatan seperti tergelincir ataupun tersadung wayar yang terentang di lantai. Yang kedua, kebakaran akibat daripada bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga, bahagian jentera ataupun alatan serta kelengkapan yang bergerak. Yang keempat, bekerja di tempat yang tinggi. Yang kelima, lentingan bahan. Yang keenam, sistem tekanan seperti dandang ataupun pipe steam. Yang ketujuh, kenderaan seperti forklift dan truk, serta operasi mengangkat dan pengendalian lain secara manual. Teknik pengenalpastian bahaya. Majikan hendaklah membangunkan kaedah pengenalpastian dan penafsiran hazard yang mengambil kira dokumen serta maklumat seperti berikut. Sebarang laporan ataupun siasatan kejadian yang berbahaya. Yang kedua, sistem pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan. Yang ketiga, program perlindungan kesihatan di tempat kerja. Yang keenam, sebarang keputusan pemeriksaan tempat kerja. Yang ketujuh, sebarang aduan
dan komen kaki tangan. Yang ke-8, sebarang laporan, kajian dan ujian oleh pihak kerajaan ataupun majikan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan kaki tangan. Sebarang laporan yang dibuat di bawah kutukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Rekod bahan yang berbahaya dan seterusnya maklumat lain-lain yang berkaitan. Pengenalpastian dan penafsiran bahaya hendaklah merangkumi langkah dan tempoh masa untuk mengenal pasti bahaya dan mentafsir bahaya, seperti langkah untuk mengenal pasti bahaya tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan, seperti maklumat-maklumat seperti berikut. Sesiapa yang bertanggungjawab atas pengenalpastian, misalnya ianya mungkin jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ataupun individu yang dilantik oleh jawatankuasa. Cara laporan pengenalpastian tersebut diproses, misalnya ianya mungkin disusun dan diproses oleh jawatankuasa ataupun individu yang dilantik oleh jawatankuasa tersebut. Tempoh masa pengenalpastian ini contohnya, bengkel A mestilah disiapkan dalam bulan Disember, manakala bengkel B disiapkan dalam bulan April. Seterusnya bagi bengkel C, ianya disiapkan dalam bulan November. Penyimpanan rekod hazard. Selepas hazard dikenal pasti, rekod pengenalpastian bahaya ini mestilah disediakan dan disimpan sama ada dalam bentuk bercetak maupun dalam format elektronik. Tempoh masa untuk menyimak dan jika perlu mengubah metodologi seperti tarikh untuk menyimak pengenalpastian, misalnya kaedah semakan akan dijalankan setiap 3 tahun. Untuk melekatkan pengenalpastian bahaya ini, beberapa teknik boleh digunakan untuk mengenal pasti bahaya tersebut, seperti teknik pemeriksaan di tempat kerja, analisis keselamatan tugasan ataupun analisis hazard kerja, siasatan awal, faktor kemalangan yang mungkin, analisis kegagalan dan seterusnya, siasatan kemalangan dan kejadian. Analisis dan jagaan risiko. Risiko ialah penentuan kemungkinan berlakunya kemalangan ataupun kejadian serta keterukannya. Kejadian kemalangan yang mungkin berlaku dan menentukan tahap keutamaan kepada bahaya yang dikenal pasti. Ianya boleh dilakukan menurut kaedah kualitatif, kuantitatif ataupun semi-kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan perkataan yang menyatakan tahap keterukan yang mungkin dan kemungkinan keterukan tersebut akan berlaku. Skala ini boleh diubah sesuai ataupun dilaras disesuaikan dengan keadaan, dan keterangan berbeza boleh digunakan untuk risiko yang berbeza. Kaedah ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman pakar untuk menentukan kemungkinan kategori keterukan tersebut. Keterukan boleh ditentukan dengan pemodelan hasil kejadian ataupun set kejadian dengan mengekstrapolisikan data kajian eksperimen ataupun data yang lalu. Keterukan boleh diungkap dari segi monetary, kriteria impak, teknikal atau manusia, apapun kriteria yang lain. Cara keterukan dan kemungkinan boleh diungkap dan caranya digabungkan untuk mendapatkan tahap risiko akan berubah-ubah menurut risiko dan tujuan output penafsiran risiko akan digunakan. Dalam garis panduan ini, kaedah kualitatif dan semi kuantitatif digunakan sebagai contoh. Kemungkinan berlakunya kejadian. Nilai ini berdasarkan kemungkinan berlakunya kejadian. Beberapa kalikah kejadian ini pernah berlaku sebelum ini? Kemungkinan ditafsir berdasarkan pengalaman pekerja, analisis ataupun pengukuran. Tahap kemungkinan berjulat daripada paling mungkin hingga tidak dapat dijangka. Sebagai contoh,
kejadian peluntur akan tertumpah sedikit daripada bekasnya semasa pengisian ke dalam botol. Tumpuhan minima mungkin berlaku bagi setiap shift. Walau bagaimanapun, kebocoran bahan bakar seperti diesel daripada tangki penyimpanan tidak dapat dijangka ianya boleh berlaku. Keterukan hazard. Keterukannya boleh dibahagi kepada 5 kategori. Keterukan berdasarkan tahap keterukan yang meningkat ke atas kesihatan individu, alam sekitar ataupun kepada harta benda. Keterukan seperti berlakunya malapetaka yang menyebabkan banyak kematian, kerosakan harta benda dan pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan. Skor nilainya adalah 5. Fatality, kira-kira 1 kematian, kerosakan harta benda jika hazard ini berlaku, skornya adalah 4. Kecederaan serius yang tidak fatal, hilang upaya kekal, skornya adalah 3. Kecederaan ringan yang menyebabkan hilang upaya tetapi bukan kecederaan kekal, nilai skornya adalah 2. Seterusnya, mengalami sedikit kecederaan sahaja seperti lelasan, lebam, luka ataupun kecederaan jenis kecemasan biasa, skornya adalah 1. Penafsiran risiko. Risiko boleh dinyatakan dalam pelbagai cara untuk menyampaikan keputusan analisis bagi membuat keputusan tentang kawalan risiko. Bagi analisis risiko, kemungkinan dan keterukan dalam kaedah kualitatif menyatakan keputusan dalam metrik risiko merupakan suatu cara yang sangat berkesan dalam menagihkan risiko di seluruh kawasan tempat kerja. Hazard ditaksirkan sebagai risiko tinggi, mestilah diambil tindakan serta-merta. Menyelesaikan risiko tersebut demi keselamatan nyawa pekerja ataupun alam sekitar. Individu yang bertanggungjawab di atas tindakan yang perlu diambil termasuk tindakan susulan mestilah benar-benar dikenal pasti. Kaedah penafsiran terperinci lanjutan mungkin memerlukan penafsiran risiko kuantitatif sebagai kaedah untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai. Kaedah kawalan. Kaedah kawalan ialah penghapusan ataupun penyingkiran hazard yang mana ianya tidak mendatangkan risiko kepada pekerja. Dalam memasuki sesuatu kawasan bekerja dengan menggunakan kaedah penekapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan, hazard hendaklah dikawal. Puncanya, tempat masalah berlaku, sebaik-baiknya kawalan disediakan hampir dengan punca bahaya tersebut. Jenis kawalan. Kawalan pada punca bahaya adalah melalui kaedah penghapusan, menyingkirkan kerja, alatan, proses, mesin ataupun bahan yang berbahaya. Mungkin inilah cara yang terbaik untuk melindungi pekerja. Sebagai contoh, firma kita semula mungkin memutuskan untuk memberhentikan daripada membeli dan memotong tangki bahan api yang dibeli secara buangan, yang mana boleh mengakibatkan letupan berlaku. Kaedah pergantian. Kadang-kadang melakukan kerja yang sama menurut cara kerja yang kurang bahaya mungkin berlaku. Sebagai contoh, bahan kimia berbahaya boleh diganti dengan bahan kimia yang kurang berbahaya. Kawalan mestilah melindungi pekerja daripada sebarang bahaya yang timbul. Kawalan kejuruteraan, iaitu melalui reka bentuk semula. Kerja dan proses boleh direka bentuk semula untuk menjadikan ianya lebih selamat. Sebagai contoh, bekas boleh dijadikan lebih mudah dipegang ataupun diangkat. Isolation ataupun pengasingan. Jika bahaya tidak boleh dihapuskan atau diganti, kadang-kadang ianya boleh diasingkan, dibendung atau dijauhkan daripada pekerja. Sebagai contoh, bilik kawalan bertebat yang mempunyai penyaman udara boleh melindungi para pengendali daripada bahan kimia dan toksik. Kawalan pentadbiran.
Melalui prosedur kerja selamat, pekerja dikehendaki menggunakan prosedur kerja yang standard. Majikan diharap dapat memastikan pekerja mematuhi prosedur tersebut. Prosedur kerja selamat hendaklah disemak secara berkala bersama-sama dengan pekerja dan sentiasa dikemaskini. Pengawalan, seliaan dan latihan. Latihan awal tentang sesuatu prosedur kerja dan latihan ulangan hendaklah disediakan. Mengawal seliaan yang sesuai dalam membantu pekerja menepati bahaya yang mungkin berlaku dan menilai prosedur kerja tersebut. Kelengkapan pelindung diri. Pakaian dan kelengkapan pelindung diri PPE digunakan apabila langkah kawalan lain tidak dapat dilaksanakan, dan apabila perlindungan tambahan diperlukan, pekerja mestilah dilatih untuk menggunakan dan menyelenggara kelengkapan itu dengan betul. Kaki tangan dan pekerja mestilah tahu batasan kelengkapan perlindungan diri. Majikan juga hendaklah mengutamakan pekerja dan memastikan alat perlindungan diri ini dijaga sebaiknya, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kelengkapan ini berfungsi dengan baik. Dan kiranya tidak diselenggara dengan baik, ianya boleh membahayakan kesihatan pekerja. Memantau kawalan. Keberkesanan kawalan mestilah diperiksa secara berkala. Penilaian ini serta pemantauan setiap kawalan hazard perlu dilakukan secara rutin. Pemantauan boleh dijalankan berasaskan kepada soalan berikut: adakah kawalan tersebut menyelesaikan masalah? Adakah apa-apa risiko kepada pekerja berpunca daripada kawalan yang digunakan? Adakah semua hazard boleh dikenal pasti? Adakah hazard yang baru yang ketara dikawal dengan betul? Adakah laporan kemalangan dianalisis? Seterusnya, adakah langkah lain diperlukan dalam aktiviti kawalan? Dan adakah ia didokumentasikan bagi mengetahui keberkesanan nilai semula hazard yang dilaksanakan dengan kawalan yang baru? Mendokumentasi IRAC, tanggungjawab dan accountability pengurusan bahaya hazard yang betul dan ada kalanya dikenal pasti di tempat kerja boleh dilaksanakan melalui proses yang berkesan. Pada dasarnya, individu ataupun pasukan yang mengenal pasti bahaya mestilah memastikan penerangan yang betul tentang sesuatu bahaya yang diberikan kepada pihak berkuasa di tempat kerja. Sebagai contoh, pengurus, ketua jabatan ataupun orang yang dilantik. Setiap hierarki mestilah didokumentasikan sepenuhnya. Borang hierarki mestilah dilengkapkan oleh pasukan hierarki dan ditandatangani oleh kaki tangan yang bertanggungjawab dalam bidang tersebut. Bahagian yang bertanggungjawab terhadap bahaya tersebut dan pengawalannya dikehendaki menyimpan semua laporan penafsiran ini sekurang-kurangnya 3 tahun. Dalam setengah proses, keperluan perundangan akan menentukan masa penyimpanan rekod tersebut. Sekian, terima kasih.